Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan yang berhormat Tuan Nogeh Anak Gumbek, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, barisan pengurusi-pengurusi agensi-agensi kementerian, yang berbahagia Dato' Azizan Muhammad Sidin, Timbalan Ketua Setiausaha yang menjalankan tugas dan tanggungjawab pada Ketua Setiausaha Kementerian, yang berbahagia Dato' Azimi Mat Syahid, TKSU. Pada tuan rumah, pada perhimpunan bulanan kita pada kali ini daripada Tekun, yang berbahagia Dato' Nur Azita Abdul Rahman menjadi pengurusi lembaga pengarah Lembaga Amanah Tekun Nasional, dan juga yang berbahagia Dato' Baharum MB, pengarah urusan dan CEO Tekun Nasional. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada kedua-dua pengurusi dan CEO Tekun yang baru dianugerahkan dengan gelaran Datuk. Saya tanya Datuk Bahrom ada apa perbezaan, baru terima Datuk 2 hari yang lepas. Dia kata saya tidak ada beza, Datin yang rasa ada beza. Saya tak nak cakap pasal Datuk Nur Azita lah, dan soalnya. Rakan-rakan ketua-ketua bahagian, jabatan dan agensi, rakan-rakan media massa, saudara-saudari, warga MOA yang saya hormati dan kasih sekalian. Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada pihak LPP kerana pada kali ini kita menggunakan bangunan beliau, bangunan mereka sekali lagi untuk menghimpunkan warga MOA di sini, kerana sepanjang musim Parlimen bersidang, inilah tempat yang terbaik pada seluruh, saya katakan, jabatan-jabatan kerajaan. Saya rasa bertuah kerana MOA mempunyai logistik yang terbaik sewaktu Parlimen bersidang, dan terima kasih kepada LPP. Yang keduanya, saya ingin merakamkan terima kasih kepada semua kerana beberapa hari lepas saya baru mencecah angka 100 hari berada di kementerian ini, dan sepanjang 100 hari yang pertama di kementerian ini, ingin saya katakan bahawa 100 hari yang amat menyeronokkan pada saya. Terima kasih kepada kedua-dua timbalan menteri, yang berhormat Dato' Tajuddin, yang berhormat YB Nogeh. Dato' Tajuddin saya anggap sebagai guru saya. Banyak tunjuk ajar, banyak pesanan yang diberikan kepada pegawai-pegawai. Ramai yang saya tahu takut kalau ditegur oleh YB Tajuddin. Sebenarnya saya ingat kata-kata YB Tajuddin ketika di Pasir Salak baru-baru ni. Orang kata saya keras, mana awak tahu saya keras? Tak perlu saya sambung lagi. Malahan ada pegawai yang kata kalau hari ni tak kena marah, dia rasa something wrong with me. Tetapi sebenarnya inilah sifat rakan saya, brother saya, YB Tajuddin. Mungkin keras kata-katanya, tetapi lembut di hatinya. Tidak ada guna orang yang manis di mulut, tetapi di hatinya penuh dengan kepahitan dan sesuatu yang
boleh menjadi pisau yang membelah kita daripada belakang. Sebab itu, bagi saya di kementerian ini, saya rasakan sudah berada di sebuah keluarga yang besar, yang dalam masa yang singkat saya dapat merasakan kemesraan di kalangan rakan-rakan pengurusi agensi yang kebetulannya merupakan rakan-rakan seperjuangan, dan juga kepada ketua-ketua jabatan yang saling membantu antara satu sama lain bagaimana untuk memenuhi dan tugas tanggungjawab kita sebagai kementerian yang diamanahkan untuk menjaga satu daripada sektor yang paling strategik dalam negara kita. Kalau dalam lain perkataan, saya katakan strategi itu ialah kerana kita menjaga makanan yang menjadi benteng utama kepada pertahanan negara pada hari ini. Saya ingin membuat sedikit recap kepada apa yang saya bincangkan dengan rakan-rakan pegawai tertinggi kementerian ketika kami berada di Langkawi dalam retreat saya pada waktu tersebut. Yang pertamanya saya beritahu bahawa dahulu saya di Kementerian Komunikasi bercakap tentang spektrum, tentang satelit, tentang bagaimana untuk mengubah dasar yang berkaitan dengan penggunaan apa yang disebutkan gelombang radio dan sebagainya, sehingga baru-baru ini saya teringat salah satu perkara yang saya timbulkan di International Telecommunication Union, ITU, iaitu kenapakah dunia masih lagi berpegang kepada teknologi tahun 60-an di dalam sistem penerbangan kita. Bukan sistem penerbangan itu maksudnya MAS, tetapi bagaimana kita menguruskan sistem aviation dunia apabila berlaku kemalangan. Kita terpaksa berusaha mencari apa yang disebutkan kotak hitam, black box. Sedangkan zaman sekarang, apa yang terdapat di dalam data pesawat tersebut boleh dihantar terus ke bumi. Dan kenapa kita masih mencari black box yang begitu besar untuk mendapatkan rakaman perbualan di dalam kokpit penerbangan itu, dan rakaman itu hanya mampu untuk merakamkan perbualan selama 2 jam. Sedangkan kalau kita bawa iPhone, Samsung kita dan sebagainya, dengan kapasiti memori yang ada mampu untuk merakamkan 24 jam. Yang kecil boleh mampu merakamkan 24 jam. Kenapa kita masih menggunakan teknologi yang besar? Dia pakai tape recorder lagi. Bila habis 2 jam dia override, zaman-zaman tape recorder lama, dan dirakamkan. Sedangkan sistem penerbangan kita sekarang ini sudah jauh maju ke depan, tetapi tidak dalam hal yang berkaitan dengan menyimpan data penerbangan. Dan alhamdulillah, hanya saya kira beberapa hari yang lepas, apa yang sempat saya utarakan di ITU telah dibincang dan akhirnya di peringkat ITU telah meluluskan satu spektrum khas untuk membenarkan penerbangan ini. Setiap pesawat yang terbang menghantar terus ke bumi tentang apa yang disebutkan flight tracking system. Dan saya merasakan bahawa itu antara kebanggaan kita, membawa nama Malaysia dalam merubah suatu perkara yang dilihat mudah tetapi terpaksa melalui proses yang begitu lama sekali.
Jadi apabila saya datang ke kementerian ini, saya tidak bercakap tentang satelit, saya tidak bercakap tentang RFID dalam konteks yang berbeza, tidak bercakap tentang spektrum, bercakap tentang broadcasting. Tetapi saya bercakap tentang lembu, kerbau, kambing, ayam, burung walet, burger. Saya pergi, ada gambar di hujung tu, saya tengok rumpai laut. Saya pergi ke Pulau Bumbung, berhampiran dengan tempat orang menternak, farming rumpai laut. Saya tanya, apa istimewa makan rumpai laut ni? Pertama ditunjuk, itu orang bajau laut. Saya ingat ke orang bajau laut ni ialah orang yang rumah air tu. Kata, bajau laut betul bukan duduk rumah air. Dia duduk dalam sampan. Lahirnya saja dia akan campak anak dia ke laut, dia basuh, cuci, dimandikan anak yang baru lahir itu dengan air laut. Dia makan, dia minum, dia bermain, semuanya dalam sampan. Tetapi dia kata keistimewaan kita, dia kata tengok kulit kami, tak macam kulit Dato' Azini, dia kata. Dato' Azini, saya ingat ke dia betul-betul nelayan, jaga. Rupanya yang membakarnya ialah padang golf, bukannya laut. Jadi katanya yang menjadikan kulit kami terus halus mulus ialah rumpai laut. Bahkan bila saya tanya di pulau itu, ada tak keistimewaan yang lain yang boleh kita jadikan asas untuk memasarkan rumpai laut? Misalnya saya tanya, kadang-kadang orang sekarang ini champion mana Rosie, bahagian apa ini herbal kita. Champion herbal kita selalunya dikaitkan dengan soal yang berkaitan dengan soal kelelakian. Itu akan laku. Dan saya tanya di pulau ini, yang makan rumpai laut ini, ada tak lelakinya yang beristeri lebih pada seorang? Yang beristeri lebih seorang? Semua ketawa. Yang datang pada hari itu lebih kurang separuh daripada jumlah yang hadir pada hari ini, 150 orang, 200 orang. Semua ketawa. Saya kata, kenapa ketawa? Jawab MC perempuan, cikgu. Dia jawab, kebanyakan. Kebanyakan apa? Semua katanya di pulau ini yang beristeri lebih pada seorang. Dia kata kalau di sini yang tidak ada isteri lebih pada seorang itu tidak normal. Sebab apa jadi begitu? Dia kata mungkin rumpai laut. Tetapi saya percaya yang lebih hebat pada rumpai laut, MD2, kenas kita. Datuk dengar saja sini. Dia dapat membuktikannya. Sebab itu sepanjang saya berada dalam kementerian ini, daripada semua tempat yang sempat saya pergi ke Tanjung Manis, saya lihat itu tanaman belalai gajah, saya naik terbang. Next, yang terakhir sekali, kalau dilihat, apabila saya pergi ke Madang, Dato' Osman kata, mari kita rasakan apa itu erti peluh yang dihasilkan oleh penanam padi di sawah. Dan saya dapat merasakannya buat pertama kali. Walaupun isteri saya orang sana, saya dapat turun juga ke sawah, tetapi merasakan untuk menyemai satu demi satu itu, rupanya nikmat makan nasi itu akan lebih hebat nikmatnya kalau kita dapat merasakan bagaimana kita menanam padi dan padi itu menjadi nasi yang kita suap. Dan sebab itu saya rasakan bahawa kementerian ini bukan sahaja memberikan keseronokan, tetapi sebenarnya dapat
memberi saya perkongsian nikmat yang dihasilkan daripada rakan-rakan keluarga MUA yang saudara-saudari berada bersama. Sebab itu, kalau kita kata ada dua organisasi besar, satu Nafas. Nafas itu ialah bagi mereka yang berkaitan dengan pengeluaran makanan. Nafas baja, tanpa baja tidak ada padi. Padi menghasilkan makanan. Kalau orang semua tidak ada makanan, mungkin tidak bernafas. Dan saya katakan lagi, kalau sekadar ada makanan tetapi tidak ada nikmat hidup, nikmat hidupnya bukan hanya kepada nasi, tetapi maukan udang, maukan ketam, maukan ikan besar, maukan sotong. Sebab itu ada pertubuhan lain di bawah kementerian ini, namanya nikmat, yang memberikan hasil tangkapan di laut. Jadi semua ini ada di sini. Nafas dan nikmat, kedua-duanya berada di kementerian ini. Sebab itu saya nak recap kata-kata yang disebutkan. Food will create far more friends than bullets or bayonets and all the electronic technology mankind can devise. Nations can exist. Sebuah negara itu boleh wujud without all the modern gadgets man can conceive. Kita boleh hidup walaupun tak ada gadget, tak ada telefon, tak ada satelit, tak ada kapal terbang yang saya sebutkan tadi, yang teknologi yang hebat, manusia masih boleh hidup. But they won't survive without food. Artinya, kalau saya katakan komunikasi dan multimedia itu hebat, bagi saya Kementerian Makanan ini adalah jauh lebih penting dan lebih hebat daripada itu. Sebab itu saya ingin recap lagi. Saya katakan bahawa makanan bukan sekadar dilihat tentang keperluan kehidupan kita, tetapi ianya menjadi alat diplomatik, alat dalam permainan geopolitik yang strategik bagi sesebuah negara. Misalnya, berlaku saja bencana, Amerika akan sudah sedia dengan guni-guni beras dan gandumnya yang tertulis USA ataupun UKA. Orang terlupa, mungkin orang boleh hantar beras, boleh hantar gandum, tapi orang terlupa untuk menghantar salt ataupun garam. Tapi garam itu juga mesti diletakkan brandingnya tentang siapa yang nak hantar. Sebab itu, apabila saya meminta supaya farmer berada di barisan hadapan sekiranya berlaku bencana dalam negara kita, saya ucap tahniah. Baru-baru ni berlaku banjir di Baling. Farmer sudah menghantar cooling kit makanan pertama di sana. Tahniah dan syabas. Branding MOA sudah sampai. Kerana waktu berlaku bencana, Amerika dia mengatakan ini peluang bagi mereka. UK ini peluang bagi mereka. Saya ingat apabila berlaku bencana besar tsunami di Indonesia berapa tahun yang lalu, yang paling aktif ialah Singapura. Yang paling aktif. Dia tidak perlu apa, dia hantar dengan tenteranya, dengan makanannya yang banyak. Semua sudah ready. Sehingga kan kita tidak terbayang bila dia nak cop. Dia punya branding, belah ehsan daripada rakyat dan kerajaan Singapura. Rupanya ia menunggu waktu itu dan kemudiannya dia mengumpulkan rakyatnya. Dia berkatakan bahawa let people see us as a small country but with big hearted. Negara yang kecil tetapi hati besar. Kerana bagi mereka membantu orang dengan membawa branding kita itu menjadikan kita lebih besar daripada yang lain.
Dan apabila MOA dilihat berada di barisan hadapan dalam membekalkan makanan yang diperlukan waktu orang memerlukan, menjadikan kita lebih penting, lebih besar dan lebih dihargai di masa yang akan datang. Sebab itu saya beritahu bahawa saya juga melihat ketika berada di kementerian ini tentang dasar-dasar kita berkaitan dengan pertanian kita yang perlu kita recap kembali. Semalam, 2 hari yang lepas, saya sempat ke Kedah untuk bersama rakan-rakan di Mada, Jelapang Padi Negara, dan satu perkara yang saya berkongsi, negara kita ada lebih kurang 260-270 ribu petani, tetapi kita masih lagi berada di tahap, kita katakan, still struggling untuk mencapai tahap SSL kita, self-sufficiency level kita. Tetapi ada negara seperti Amerika yang rakyatnya tidak makan beras sebagai makanan ruji mereka, tetapi mereka menanam beras, dan Amerika adalah merupakan pengekspor beras yang kelima, dan jumlah ekspornya ialah 3 juta, lebih pada 3 juta tan. Kita mengeluarkan beras, ada 260 ribu farmers, tetapi kita mengeluarkan beras sebanyak 2.6 juta tan, tak cukup untuk rakyat kita. Amerika, rakyatnya tidak makan beras secara umum, tetapi mereka menanam beras dan mereka mengekspor lebih daripada 3 juta tan. Australia mengeluarkan lebih daripada 1 juta tan, dan ia hanya melibatkan lebih kurang 1,500 big company. Dan ini adalah antara perkara yang saya berkongsi dengan rakan-rakan di sini tentang soal bagaimana untuk melihat dari segi dasar-dasar yang berkaitan dengan pertanian kita. Saya beritahu bahawa beras, gandum, makanan adalah merupakan salah satu daripada senjata strategik, dan sebarang usaha untuk menukar. Kalau ada orang kata bahawa di Kedah, orang kata lebih baik digunakan tanah mereka itu untuk buat bangunan, buat perumahan, tanam kelapa sawit, kita kena mempertahankan bahawa jelapang padi ini mesti dipertahankan. Orang jangan dibiarkan keluar daripada sektor pertanian ini. Kerana pernah berlaku, saya sebutkan apa yang berlaku di Ghana. Satu ketika dahulu, apabila dia membuka negaranya dengan negara-negara lain, maka dirasakan bahawa mengimport adalah lebih murah daripada mereka terpaksa menanam sendiri. Menanam sendiri artinya pelaburan dari segi perairan, pelaburan dari segi benih, pelaburan dari segi baja. Lebih baik diimport saja. Tetapi akhirnya Ghana sudah tidak ada kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri, dan sentiasa dia bergantung pada orang lain. Dan berlaku saja kemarau, orang lain menjadikan makanan sebagai senjata politiknya. Ini adalah antara perkara-perkara yang perlu saya ingatkan pada rakan-rakan. Sebab itu saya recap lagi tentang apakah kita mempunyai kemampuan yang sebenarnya dalam menghasilkan sendiri hampir semua makanan kita. Secara kasarnya ya, ada perkara yang boleh. Daging kita masih import 28% daripada daging keperluan kita. Paling banyak kita import daripada India, Australia dan New Zealand. Ya, ayam itik, saya setuju bahawa kita sudah mencukupi.
Malah kita sudah ada ekspor sedikit, walaupun ada import dibenarkan, ianya bagus untuk membantu mengimbangi harga, tidak dimanipulasikan oleh beberapa orang sahaja. Sayur kita 91%, buah Malaysia mencukupi, ikan 90%, beras sekitar 70%. Telur, Malaysia banyak bertelur. Susu kita masih di peringkat yang rendah. Namun kita mesti lihat dari segi imbangan dagangan kita, balance of trade. Dari segi binatang hidup dan daging, balance of trade kita negatif. Defisit kita lebih daripada 2 bilion. Sayuran kita, defisit kita lebih daripada 2.3 bilion. Buahan kita, walaupun kita sudah menghasil, tetapi apa yang kita import, apple, anggur, kiwi, setahun lebih pada 1.5 bilion. Ikan kita masih import hampir 1 bilion. Bijiran, gandum, cereal dan sebagainya 1.6 bilion. Tenusu dan telur, susu dan telur, walaupun kita kata cukup, tetapi import kita masih banyak. Dan bahan makanan untuk ternakan, jagung untuk ayam dan makanan-makanan yang lain, kita import defisitnya hampir 6 bilion. Jadi kalau kita lihat di sini, next, apa yang kita hasilkan, ada kita ekspor, tetapi sepanjang masa import kita bertambah, termasuk beras kita. Dulu pernah dalam tahun 2000 kita SSL kita lebih kurang 50%. Sekarang ini sudah hampir 70%. Tetapi lompang 30% itu berdasarkan pada penduduk yang bertambah dan keinginan makan yang lebih, kita mengimport beras kita kira-kira 1.5 bilion setahun. Jadi sebab itu kita katakan bahawa apabila kita banyak mengimport, artinya ia mendedahkan negara kita pada risiko tentang naik turun mata wang. Saya berkali-kali sebelum ini bahawa kalau dilihat defisit perdagangan agro makanan kita ialah lebih kurang 17 bilion setahun. Kalau kita catatkan dalam sektor pertanian, orang lihat, pertanian kita ini masih lagi banyak ekspornya, tapi itu termasuk kelapa sawit dan getah. Kerana negara menyatakan bahawa kelapa sawit, getah, perladangan itu dikira pertanian. Hanya Malaysia sahaja yang masih lagi kita pisahkan antara pertanian itu hanyalah dimaksudkan dengan makanan. Tapi Indonesia, kalau Kementerian Pertanian ini termasuk yang menjaga kelapa sawit dan getah. Tetapi dalam soal makanan, kalau saya sebutkan di sini, kita tolak kelapa sawit dan getah, kita mengalami defisit yang besar. Dan defisit yang besar dari segi hukum ekonomi. Lebih banyak kita import, ianya akan menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Lalu ekspor melebihi import, ini menyebabkan nilai mata wang kita tinggi. Sebab itu apabila kita bercakap untuk menjadikan negara kita negara maju tahun 2020, berasaskan kepada negara maju, developed nation with high income economy, kita akan berhadapan dengan masalah. Naiklah gaji kita, gaji minimum naik 900, 1000. Naiklah pendapatan jusa A, jusa B, jusa C, dulu dapat 10,000, naik 12,000, naik 15,000. Tetapi apabila kita buat perbandingan dengan negara-negara lain, apa makna kalau 12,000 bila kita tukar kepada dolar Amerika, 12,000 itu hanya 4,000 USD ataupun 3,000 USD. Kalau dahulu 4,000 bermakna kalau
12,000 boleh mendapat 4,000 USD, tetapi kali ini 12,000 ringgit hanya mendapat 3,000 USD. Dan apabila kita bandingkan wang yang dapat ini untuk membeli, artinya kuasa beli kita semakin berkurang. Sebab itu mau tak mau, dalam apa dasar kita sekalipun, mesti kita melihat bagaimana untuk mengukuhkan timbangan pembayaran kita, timbangan perdagangan kita. Kerana apa makna kita bercakap untuk menambahkan pendapatan rakyat kita kalau nilai wang kita merosot dan sebagainya. Sebab itu saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan, terutama sekali di kalangan pembuat dasar, rakan-rakan Timbalan Menteri, rakan-rakan ketua-ketua jabatan dan sebagainya, to advise me. Bagi saya dalam kementerian ini ramai ini adalah guru-guru yang berada lama dalam kementerian ini untuk menasihatkan saya. 100 hari saya nak minta pandangan dan pendapat. Bagaimana untuk menjadikan pertanian, terutama sekali pertanian dalam menghasilkan makanan ini, ianya sebagai suatu bidang yang dapat membantu mengukuhkan bukan saja pendapatan kita, tetapi pendapatan yang sebenar berdasarkan nilai ringgit yang tinggi. Sebab itu beberapa perkara yang kita bincangkan sebelum ini. Misalnya dasar agro makanan negara. 7 perkara saya diberikan taklimat awal. Menjamin bekalan makanan negara, ya penting. Meningkatkan sumbangan industri agro makanan, ya penting. Semua perkara ini penting, tapi per se berkata bahawa makanan kita adalah merupakan asas ekspor kita, belum berada di tahap itu. Artinya kita tidak bercakap kalau kita tanam beras, kita hanya bercakap tentang food security, selamat, jaminan makanan. Kita bercakap tentang untuk meningkatkan pendapatan petani. Kita bercakap tentang bagaimana rakyat mendapat makanan dengan harga yang murah. Kita bercakap tentang kita mengelakkan import supaya kita ada cukup makanan. Tetapi kita tidak bercakap padi yang kita tanam mestilah padi yang mutu ekspor, harganya boleh bertanding di peringkat yang lain. Kerana seimbang apabila TPPA datang, Amerika akan mengetuk pintu kita, membandingkan beras kita dengan beras Amerika, beras kita dengan beras Thailand, beras kita dengan beras Australia. Kita akan berhadapan dengan masalah kerana dasar kita, menanam beras kita, harga kita, kos kita. Dan kita bercakap tentang variety kita. Apakah kita boleh bertanding dengan orang lain. Dan ini memerlukan satu pemikiran baru di kalangan rakan-rakan kita. Baik bahagian beras, Mardi, bahagian DOA dan sebagainya, yang memerlukan pemerahan pemikiran baru di kalangan kita semua. Makanan adalah senjata untuk melumpuhkan sesebuah negara. Saya berkata sebelum ini, di Amerika ketika perang dahulu, inilah yang selalu dia bercakap, save the weak, help the fleet. Senjata, plant a victory garden, suruh orang semua bertanam. Campaign, semalam saya dengan Madi pergi kat sekolah, program apa nama tu, Green Shoots program, pucuk hijau, Green Shoots. Ada orang cerita pucuk hijau dibayangkan macam-macam, ya. Tetapi ada program untuk mendidik anak-anak menggunakan botol air mineral, boleh dijadikan tempat untuk bertanam sayur. Tetapi konsepnya is DIY, do it yourself. Bukan saja bertukang, bukan saja baiki kereta, tetapi pertanian. Saya katakan bahawa why not we improve it, DIYA, dia program dia, do it yourself agriculture, sebagai satu program yang besar-besaran untuk mengubah daripada cara
amalan kita dan akhirnya membudaya dalam masyarakat kita. Orang bertanam di belakang rumahnya, orang bertanam di dinding dapur apartmen dia. Kerana ini sudah ada, tetapi teknologinya sudah ada, programnya sudah ada, tetapi belum membudaya. Sebab apabila orang kata saya nak buat benda ni, mana nak cari benihnya, mana nak cari baja, kedai mana kita nak cari? Apakah semudah kita mencari 7-Eleven? Apakah semudah kita mencari Starbucks? Dan ini adalah merupakan suatu program-program yang sekirakan sudah ada, tetapi memerlukan pengembangan pada kita semua. Sebab itu kita katakan kedaulatan makanan adalah asas kedaulatan negara. Kurang yang kita mengimport dan bergantung pada import. Ini adalah aspek yang penting, iaitu kita bercakap tentang kedaulatan makanan kita. Jangka panjang, makanan berfungsi membina sebuah masyarakat yang sihat. Saya recap lagi. Amerika bila mereka tanam menggalakkan orang tanam labu, mereka bercakap tentang labu itu mengandungi beta carotene. Apa saja yang berwarna oranye adalah mengandungi beta carotene yang baik, dan ditukar American diet, jangan makan burger banyak, jadikan sup labu sebagai permulaan. Sedangkan kita kata jangan makan labu, itu angin. Macam mana kita nak katakan bahawa kita sudah tanam rock melon? Rock melon adalah mengandungi beta carotene yang baik, kerana beta carotene adalah precursor pada vitamin A yang diperlukan untuk badan kita, antioksidan yang baik. Tetapi kita tidak boleh menceritakan. Itu saya sebutkan penceritaan. Setiap negara dia mempunyai dasar makanan, dasar pemakanan, bukan dasar makanan, dasar pemakanan. A diet policy. American Diet Policy, USDA, apa dia makanan? Food Guide Pyramid, My Pyramid, My Plate. Jepun dia ada dia punya dasar dia, Canada dia ada dasar dia, Jerman dia ada dasar diet dia, Korea Selatan ada, Mexico ada. Sehingga kan Jepun dia punya dasar antara kata waistline policy bagi rakyat dia. Waistline policy. Saya ingat lagi, dia kata kalau lelaki, kalau lebih pada lilit perut dia lebih pada 36 inci, insurans dia lebih, nak naik pangkat susah. Saya tidak bermaksud pada timbalan menteri saya, saya beritahu. Kita masih lagi pertandingan, dulu ingat, pertandingan kanak-kanak sihat yang besar, itu adalah kanak sihat. Tetapi ini adalah sebahagian daripada program bagaimana untuk mendidik pemakanan yang baik, tetapi pemakanan yang berdasarkan apa yang kita keluarkan. Sebab itu saya meminta supaya rakan-rakan kita di sini, kementerian dapat memikirkan satu dasar baru. Dasar pemakanan kita, perlu kita makan ulam ke lebih banyak lagi, rock melon ke bagi melakukan rock melon kita, timun ke bagi melakukan ataupun bagi memasarkan kempen tentang apakah bentuk Malaysian diet yang diperlukan di dalam masyarakat kita, yang dikaitkan dengan kesihatan dan dikaitkan dengan gaya hidup kita yang boleh kita ubah dan corakkan melalui kementerian ini. Ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Piramid makanan Malaysia ini sudah lama. Saya sebutkan, makanan adalah aset yang strategik, pertanian adalah sektor yang strategik. Dan saya sebutkan lagi bahawa oleh kerana itu MOA adalah kementerian yang paling strategik dalam negara kita. Tetapi saya juga ingin berkongsi selepas 100 hari, apakah kita dilihat sebegitu? Orang lihat bahawa Kementerian Pertanian, apakah orang mencari kita? Apakah kita mendapat bajet yang terbesar dalam bajet baru-baru ini?
Tetapi sekiranya tidak mendapat bajet yang terbesar, bagaimana kita dapat menggunakan bajet yang ada secara kreatif supaya nama kita, supaya pandangan orang pada kita, orang mempunyai penghargaan, hormat dan respek yang tinggi pada kita. Kerana kita tahu menggunakan sumber yang terhad untuk memaksimalkan penggunaannya. Saya juga mengingatkan, setiap dasar kita, isu kita, kalau ada krisis kita, ada produk kita dan majlis kita, perlu ditangani daripada perspektif komunikasi. Dulu saya beritahu pada DBS, misalnya bila berlaku isu rabies, anjing gila, please melihat perkara ini bukan soal wabak itu. Wabak itu senang, kita tangkap anjing, kita tidurkan dia. Tetapi memilih perkataan bunuh dengan tidur itu penting, kerana orang sekarang sudah sensitif. Perkataan kaling ke, perkataan tidur ke, penting. Kerana isu yang orang melihatnya ialah bukan soal tindakan kita, perspektif profesional kita. Yang mesti dilihat daripada perspektif bagaimana kita communicate dengan orang. Ada je isu yang berkaitan dengan yang terakhir, saya katakan ada little Napoleon di dalam kementerian kita. Walaupun kita kata mana ada Napoleon, saya tengok super ya, watak Napoleon ni lain. Emperor, perang, bertindak, tunjukkan kuasa, saya nampak sama. Tetapi bila orang kata bahawa berlakunya little Napoleon dalam kementerian kita, kita kena jawab. Dan jawapan itu tak perlu tunggu menteri dan timbalan. Sebab sudah saya beritahu bahawa ada perkara yang berkaitan dengan jabatan masing-masing. Jabatan masing-masing, please call the communication part, PRO masing-masing, bekerja dengan PRO kementerian. Bagaimana mendekatkan, mencari pendekatan bagi menjawab isu yang ditimbulkan supaya ianya tidak dibesarkan. Sebagaimana yang saya beritahu dalam retreat yang lepas, apabila peristiwa berlaku itu, dalam masa 2 jam orang akan membentuk. Dia akan tersebar dengan luas dalam masa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Orang sudah, blog sudah mula menulis. Bila blog sudah mula menulis, ia akan membentuk opinion, membentuk pendapat. Dan kita nak mengubahnya, mengambil masa yang lebih sukar, mengambil masa yang lebih panjang dan jalan yang lebih sukar. Mau tak mau, kita kena sensitif apa orang kata pada kita. Apa story yang kita nak bina di dalam kementerian kita? What is storyboard kita? Sebagai orang yang memberikan nafas dan nikmat, sebagai orang yang berada di barisan hadapan waktu rakyat berada dalam kesusahan, dibuat banyak. Saya beritahu, saya ucap terima kasih dan kagum. Misalnya dalam banjir yang lepas, saya dimaklumkan bahawa ini adalah antara kementerian yang paling aktif, yang paling aktif menghantar bekalan makanan di sana, digerakkan MADA, KADA, apa sebagainya, digerakkan jenteranya untuk bantu. Tetapi storynya tidak timbul. Bagaimana saya dimaklumkan ada brigade khas DBS menghantar bekalan makanan untuk binatang. To that detail. Brigade menghantar bekalan makanan untuk binatang kerana dalam waktu orang sibuk menghantar bekalan untuk manusia, makanan ternakan pun perlu makanan. Kerana kalau mereka mati, ia akan memberi kesan kepada supply bekalan makanan negara. Tetapi story-nya tidak ada. Malahan dalam banjir besar yang lepas, saya dimaklumkan lebih daripada 600,000 ternakan, binatang ternakan mati. Saya kata 600,000 ni keperluan berapa lama? Ianya sama dengan keperluan makanan seluruh rakyat Malaysia selama 10 hari.
Kenapa mati? Kerana kadang-kadang penternak tidak dididik. Kalau lembu dalam kandang, sebelum pindah buka kandang, lembu boleh berenang sendiri. Betul kan Dato' KP? Lembu boleh berenang. Rupanya lembu lebih pandai pada manusia. Tak semua manusia boleh berenang. Lembu boleh berenang. Jangan sangka yang besar itu tidak boleh berenang. Buka kandangnya, buka rebatnya, kerana ayam boleh terbang. Tetapi kematiannya ya kerana lemas. Tetapi kematiannya kerana air yang tercemar. Dia lepas tapi tidak ada air, ataupun kerana tidak ada makanan. Siapa yang nak makanan? Brigade khas daripada kementerian melalui DBS pergi, tepuklah tangan. Rupanya orang daripada kementerian pun tak tahu cerita ini kerana bahagian penceritaannya tidak kuat untuk menceritakan bahawa ada kehebatan yang tersembunyi daripada kementerian ini. Artinya sekiranya ada lagi bencana yang akan datang, kalau bagaimana squad Pharma sudah pergi awal sekali, kerana Pharma ada di mana-mana, PPK ada di mana-mana, kerana kita ada DOA ada di mana-mana, veterina ada di mana-mana. Itu adalah merupakan mata, telinga, tangan kementerian yang boleh menjangkau tempat orang memerlukan bantuan. Tetapi penceritaannya mesti diceritakan bahawa we are the first at the time people need us. Waktu orang mengendaki kita, kitalah yang pertama sampai. Kerana waktu susah, yang pertama orang cari bukannya gadget, tetapi mencari makanan. Sebab itu, what is your story adalah merupakan suatu perkara yang perlu diberikan perhatian. Sistem kerajaan dan MOA dilihat berfungsi dan berkesan. Kita mesti lihat bahawa kita berfungsi. Selain mempunyai pelbagai cerita, kita punya data yang banyak. Saya dah kurangkan nak tanya mana-mana saya pergi orang malah pasal laut dalam. Saya nak tanya siapa yang dapat lesen, apa kapal yang digunakan, berapa awaknya, berapa, siapakah tekoknya, apakah dasar baru yang perlu kita ambil. Kita memerlukan data dan maklumat. Kita mesti dilihat sebagai data driven decision making. Kalau saya nak katakan bahawa saya perlukan membuat keputusan bukan berdasarkan kepentingan yang tertentu, tetapi keputusan walaupun kita berkata bahawa ada kepentingan tertentu, data kita mesti kuat. TPBA datang, what is cost benefit analysis kita. Saya sudah meminta supaya kementerian untuk menyediakan cost benefit analysis yang lengkap dan tepat. Beras kita ada untung dan rugi tak bila TPPA datang? Ikan kita ada untung dan rugi tak apabila TPPA datang? Bijiran kita ada untung dan rugi tak? Makanan binatang kita ada untung dan rugi tak? Tidak. Telur, susu dan sebagainya, apa dia untung dan rugi, supaya apa jua keputusan yang kita buat berasaskan kepada data yang boleh membantu kita untuk membuat analisa di masa yang akan datang. Saya sebutkan di sini banyak lagi perkara-perkara yang disebutkan dengan data adalah sesuatu yang menjadikan asas di masa yang akan datang. Pengkalan data kita perlu diperkuatkan. Saya nak sebutkan di akhirnya ialah, saya ulang balik sebagaimana yang saya sebutkan dalam perjumpaan yang pertama dulu. Mari kita mendengar dengan hati. Data, statistik dan laporan juga perlu dilengkapi dengan personal touch. Saya beritahu cerita kisah anak raja. Kalau sekadar dia mendengar apa yang didengar oleh telinganya dan melihat melalui apa yang dilihat oleh matanya, ianya tidak sempurna sebagai mata dan telinga kementerian dan kerajaan kepada rakyat. Mari kita lihatnya dengan hati kita. Peranan kita untuk mengurangkan jurang dengan rakyat dan terus mendekati rakyat, supaya kita tidak lihat bahawa siapa dia itu adalah pegawai pertanian.
Siapa dia? Dia adalah pegawai farmer. Siapa dia? Dia hanya bercakap tentang dia ni pegawai. Sifat kepegawaian kita sepatutnya tidak menjadikan jurang antara kita dengan rakyat. MOA mesti dilihat sebagai people's movement, sebagai gerakan rakyat. Saya sebutkan dahulu, gerakan memerlukan ideologi. What is our ideology? Organisasi dan leadership kita. Kita mesti menunjukkan kepimpinan kita dalam semua perkara. Dan supaya kita menggerakkan organisasi kita untuk memenuhi ideologi dan matlamat perjuangan kita untuk rakyat semua. Dan kita mesti dilihat sebagai people movement. Orang akan lihat tentang masa yang kita perlu hasilkan. Saya nak sebutkan satu persatu. Banyak yang kita lakukan melibatkan masa. HPPNK yang kita buat di setiap negeri dan kemuncaknya di Sarawak pada 27, 28 sehingga 3 Disember yang akan datang. Kita mesti dilihat bahawa melalui MOA bukan saja apa yang kita nak tunjuk dan kita nak pamerkan, tapi mau tak mau kita mesti lihat ramai orang yang datang kerana kita, we are the people's movement. Ulang tahun FAMA pada 5 Disember, hanya beberapa minggu lagi diadakan di Dataran Merdeka. Kalau dulu ada pelbagai gerakan sebagainya untuk memenuhi Dataran Merdeka yang ingin pamerkan sebagai people's movement, kita nak tunjukkan bahawa melalui MOA kita menggerakkan petani. Kerana saya beritahu, tidak ada seorang petani pun dalam negara kita yang kata bahawa saya petani tidak pernah mendapat apa daripada kerajaan, walaupun sedikit. Tetapi kita mesti gerakkan mereka turun ke sini, kita layan mereka, kita tunjukkan kekuatan kita, kerana rakyat itu adalah kekuatan pada kementerian kita. Ianya mesti dijayakan. Dan jangan tanya, bila saya terlibat untuk menguruskan, untuk menggerakkan, untuk mengatur kerja ini, apa yang saya dapat, apa pangkat saya, apa allowance saya dan sebagainya. Kerana rakyat datang untuk bersama dengan kita, untuk menunjukkan bahawa mereka bersama dengan kerajaan ini. Dan kita mesti menunjukkan bahawa kita mampu untuk menguruskannya dengan baik. Dan yang paling besar, setiap 2 tahun sekali, Maha International kita ialah merupakan gabungan besar yang dipelopori oleh kementerian ini yang mesti kita teruskan. We have to plan early. Kita mesti mengaturnya dengan lebih cepat lagi. Dan saya percaya yang berada dalam dewan ini, di kalangan pemimpin yang ada, mampu untuk melihat dan membuat kelainan daripada yang biasa dibuat sebelum ini. Jadi ini semua adalah merupakan langkah-langkah yang kita lihat panjang, tetapi sebenarnya ianya akan datang dalam masa yang terdekat. Semoga kita berjaya. Semoga kita dapat buktikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kementerian. Saya ucap terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang akan terus bersama bagi menggerakkan gerakan rakyat untuk rakyat ini. Semoga Allah berkati dan rahmati kita semua. Terima kasih.